Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shdudri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertamanya dan selama-lamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah SWT dengan limpah dan kurnia dapat kita bersama-sama hadir pada malam ini untuk kita meneruskan lagi pengajian kitab kita, Kitab Tanbihul Ghafilin. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah SWT. Hari ini insya-Allah kita akan masuk dalam bab ataupun dalam tajuk ujuk, iaitu takbur dengan amal. Abu Lais As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Abu Ubaidah berkata, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, najatun fil isnain taqwa wan niyat wal halaku fil isnain unuq wal ijabah. Keselamatan ada dua macam, iaitu takwa dan niat. Dan binasa juga ada dua macam, putus asa dan ujuk, sombong diri. Kata Abdullah bin Mas'ud, kalau nak bahagia ni ada dua perkara, iaitu takwa dan niat. Kalau nak kita terselamat amalan kita, yang pertama kerana kita takut, kita takwa kepada Allah SWT. Buat sesuatu kerana ketakwaan kita kepada Allah SWT. Apa pun yang kita buat kerana Allah Ta'ala, baik kita semayang, puasa, zakat, haji dan sebagainya, kena ketakwaan kita kepada Allah SWT, kepatuhan kita pada Allah SWT, dan yang seterusnya niat kita kena jaga. Dan binasa juga ada dua macam. Binasa sesuatu tu ada dua macam. Yang pertama, putus asa atau putus harapan. Bila kita buat sesuatu, kita putus asa, habislah. Semangat macam mana pun, tapi kalau kita dah putus asa, tak jadi kita kerja kita. Dan yang kedua, ujuk ataupun sombong diri. Sombong diri. Dan hari ini kita akan bincang tentang ujub ni, iaitu takbur ni tadi. Wahab bin Munabbih berkata, dahulu ada seorang beribadat selama 70 tahun, berbuka hanya tiap Sabtu. Punya hebatnya beribadat dia buka hari Sabtu je. Kemudian dia minta hajat kepada Allah, tetapi tidak tercapai hajat dia. Dah habis dah, dalam masa yang sama dia meminta hajat dengan Allah, tapi Allah tak penuhi hajat dia, tak tercapai hajat dia. Maka dia menyesali dirinya dan berkata kepada dirinya, andaikan engkau ada baik, tentu tercapai tujuan hajatmu. Dia minta-minta tak dapat. Dia pun kata pada diri, kalau kau ni baik, mestilah Allah bagi apa yang kau minta, apa yang kau hajatkan.
Dan kejadian itu hanyalah kerana kesalahanmu sendiri. Tiba-tiba turun malaikat dan berkata kepadanya, wahai anak Adam, saat di mana engkau berasa rendah diri dan lebih baik daripada ibadatmu yang telah lalu itu. Maka malaikat pun turun. Malaikat beritahu pada dia, saat engkau rendah diri tadi lebih baik daripada engkau ibadat 70 tahun tadi. Kita ingat 70 tahun kita beribadat ni, Allah dah sanjung, Allah dah tengok dah, Allah dah pandang dah, minta apa pun Allah bagi. Rupanya bila dia tunduk, ya Allah, tak cukup lagi rupanya. Sampai aku minta, dah habis dah 70 tahun dah ibadat dah ni, buka hari Sabtu, buka puasa hari Sabtu je, minta sesuatu Allah tak bagi. Maknanya kita ni banyak dosa lagi ni, wahai diri kita ni banyak dosa lagi. Turun terus malaikat, utusan Allah SWT. Bila turun malaikat ni, bukannya kita kata turun malaikat, tak, orang dia menyerupai manusia. Kemudian dia beritahu, saat engkau tunduk tu, saat engkau rasa kau rendah tu, itulah lebih baik daripada ibadat kamu yang 70 tahun. Allahu Akbar. Syaibi berkata, ada seorang bila dia berjalan dinaungi oleh awan. Ada orang ni bila dia jalan dinaungi oleh awan. Maka ketika berjalan, ada orang berkata, saya akan berjalan di belakang orang itu, di bawah naungannya. Tiba-tiba orang yang bernaungan itu berasa ujub, sombong diri, dan berkata, orang seperti ini akan berjalan di bawah naunganku. Maka berjalanlah keduanya. Kemudian ketika berpisah jalan, maka secara mengejut naungan itu ikut kepada orang yang dihinakan tadi. Allah. Orang yang, maksudnya orang yang ada kelebihan lah. Orang yang Allah berikan kelebihan, Allah berikan naungan awan, jalan ke mana pun, maka datang orang biasa je, aku nak duduk belakang dia lah kan, dapat juga tedur naungan daripada naungan dia ni, daripada awan dia ni. Terdetik dalam hati orang yang beramal tadi, yang dapat naungan tu, terdetik, tengok orang pun menumpang kat aku. Maka jalan. Bila sampai dekat Sempang, orang ni nak pergi ke tempat lain, maka awan menaungi tadi dah pergi kepada tempat orang yang dihina tadi. Sebab ujub, sebab sombong diri. Nak cerita apa? Nak cerita ni, rezeki ni kadang-kadang boleh tak alih arah disebabkan kita sombong diri. Allah dah bagi dah rezeki, tiba-tiba kita sombong dengan rezeki yang kita ada, maka Allah tarik balik ataupun bagi pada orang lain. Sebab tu berhati-hati dengan sombong, berhati-hati dengan ujub. Ni semua penyakit hati. Takut-takut dengan kita ni amalan banyak, bagus, tapi bila hati ni kita kotor, Allah tarik nikmat kita. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya kesempurnaan taubatmu bila engkau ingin Sesungguhnya kesempurnaan taubatmu bila engkau ingat selalu kepada dosa kamu, dan kesempurnaan amalmu harus menghindari ujub dan juga sombong diri, dan kesempurnaan syukurmu ialah menyedari kekurangan-kekurangan. Allah. Kata Sayyidina Umar, kesempurnaan taubat ni bila kita selalu rasa kita ni berdosa, bila kita selalu ingat kita ni berdosa,
ataupun kita selalu ingat dosa-dosa kita. Ini tanda kita Allah terima taubat kita. Kita sentiasa takut je, tata Allah tak ampunkan lagi kot, besar dosa aku tu kan? Besar dosa kita ni dulu ni kan? Jangan ya Allah, jangan engkau masukkan dosa yang macam ni, engkau masukkan aku dalam neraka ya Allah, tolong. Sentiasa ingat, itu kesempurnaan taubat. Bila kita dah taubat, kita lupa dengan dosa lalu, seolah-olah macam Allah dah ampun kot, maka kita jadi sombong. Kita tak minta lagi, kita tak taubat lagi, sebab kita rasa kita cukup dengan sekali taubat. Cukup dengan sekali taubat, maka hinggakan kita tak merasakan, tak ingat kepada dosa-dosa kita. Dan kesempurnaan amalmu harus diindahkan dengan ujub, sombong diri. Kesempurnaan amal ni, bila kita tak ada ujub, tak ada sombong, maknanya sempurna. Tapi kalau kita dalam beramal ni masih ada lagi ujub, masih lagi sombong diri, masih lagi ada takbur, maknanya tak sempurna iman, tak sempurna amal, tak sempurna amal kita. Dan kesempurnaan syukur ialah menyadari kekurangan-kekurangan dia. Sempurnanya syukur bila kita rasa kekurangan-kekurangan kita, barulah kita rasa syukur, alhamdulillah. Baru kita akan rasa terima kasih ya Allah. Bila kita tak rasa kekurangan kita, takut-takut kita makin tak syukur. Orang kadang-kadang ada orang diberi banyak oleh Allah Ta'ala tapi tak rasa puas, sebab dia tak syukur dengan apa yang dia ada. Dulu dia cikgu biasa naik JPK kan, lepas tu JPK HAM, lepas tu naik guru besar. Kadang-kadang tak rasa dia syukur, dia tak rasa, alah biasa je, apalah lagi kan? Sampai dia tak rasa nikmat yang Allah berikan kepada dia, sebab dia tak menyedari kekurangan dia. Dia tak ingat daripada dulu dia gaji 500 naik kepada 1000 naik daripada 2000. Kalau dia rasa yang macam tu, maka dia akan rasa terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Umar bin Abdul Aziz jika khutbah lalu khawatir ujub, dia berhenti khutbahnya, dan bila menulis lalu takut ujub, dikoyakkan tulisan dia sambil membaca Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi, ya Allah aku berlindung daripadamu daripada kejahatan diriku, iaitu nafsu. Umar bin Aziz kalau dia tengah khutbah, rasa dia tengah show ataupun kita katakan naik ujub dia, bangga diri dia, maka dia berhenti. Itu juga kalau dia tengah cakap, rasa macam bangga diri dia berhenti. Itu juga dia tengah menulis, tu rasa macam aku seorang yang tulis hebat macam ni kan, berhenti dia, koyak terus. Ni kemudian dia kata apa? Dia doa, ya Allah, saya berlindung kepada kamu daripada kejahatan diriku, daripada kejahatan nafsuku. Sebab hati nak betul kan, hati kita takut-takut ada takbur daripada amal kita. Kita semayang banyak pun risau juga kan, takut-takut orang ni wah banyak semayang je kan. Kita kadang-kadang kan, sebab kadang-kadang tu penyakit dia, orang puji datang ni
Datang ujub ni sebab orang puji. Orang puji. Ma'arif bin Abdullah berkata, bila saya tidur semalam lalu pagi-pagi berasa menyesal, lebih baik daripada bangun malam lalu ujub pada waktu pagi. Allah. Ma'arif bin Abdullah kata apa? Dia kata bila saya bangun tidur semalam lalu pagi-pagi rasa menyesal. Pagi-pagi rasa menyesal, kenapa dah tak bangun malam tadi. Itu lebih baik daripada saya bangun pagi dalam keadaan ujub. Bangun malam lalu ujub pada waktu pagi itu. Alhamdulillah. Awak tahu tak, malam tadi pukul 4 pagi saya bangun. Tahajud 8 rakaat saya buat tu. Semayang ni witir ni, semayang tasbih tu. Awak buat apa? 12. Buat 2. Waktu dikatakan tadi kan, dikatakan tidur semalam dalam keadaan menyesal lebih baik daripada bangun malam lalu ujub pada waktu pagi. Tak nak. Maksudnya kita boleh buat, kita boleh bangun pagi, tapi jangan sampai kita rasa ujub, kita rasa bangga diri, kita rasa sombong. Tak nak macam tu. Boleh buat, tak ada masalah. Puasalah, zikirlah, sedekahlah. Tapi yang rasa ujub ni kita, bangga diri ni kita. Takut bila kita ada rasa takbur dengan amal kita, iaitu ujub, maka rosak amal. Bila rosak amal, habislah kan? Aisyah radhiyallahu anhu ketika ditanya oleh seseorang, bilakah saya mengetahui bahawa diriku ini telah berbuat baik? Wahai Aisyah, saya nak tanya ni, bilakah diri saya ni tahu bahawa saya telah buat baik? Jawapannya, bila engkau berasa belum baik. Nak tahu kau ni baik tak baik, engkau sentiasa rasa belum baik. Tu baik. Aku ni belum lagi, belum. Tu benda yang baik, belum baik. Lalu ditanya, bilakah saya mengetahui bahawa saya ni busuk atau keliru? Jawabnya, bila kamu berasa bahawa kamu sudah baik, iaitu jika kamu tetap rajin berbuat baik dan sedar perbuatanmu itu tidak memenuhi syarat yang dikehendaki oleh syariat, maka sewajarnya bila kamu berasa bahawa kamu kurang atau belum baik, dan bila kamu berasa sudah baik, maka perasaan itu menimbulkan ujub, sombong, yang bererti dosa dan salah. Bila kita rasa baik, bila kita rasa belum baik, saya ni tak baik. Jangan kita cakap orang, kita ni sendiri, kita dah tahu ni, aku belum. Nak banding dengan orang ni, nak banding dengan Pak Imam, tak ada lah. Nak banding dengan Tok Guru, tak ada lah. Hafal Quran pun tidak kan? Bangun pun kejap, bangun kejap tidak. Nak kata baik, belum. Ramai lagi nak kata kan. Kalau kita rasa kita baik, payah tu. Nak kata macam Muhammad Al-Fatih kan, ketika dia nak cari kan panglima dia kata, siapa yang tak pernah tinggal semayang berjamaah, kat tangan separuh tinggal. Siapa yang tak pernah semalam hilang tinggal semayang tahajud, angkat tangan, separuh tinggal. Siapa yang tak pernah tinggal semayang duha, angkat tangan, separuh tinggal. Yang tinggal ni, yang tak pernah tinggal, yang ni bahagian depan. Ni bahagian depan. Yang lain tu cari ke tempat lain. Itu keadaan. Sebab tu dia bukan cari kekuatan.
tapi dia cari keyakinan dia kepada Allah, keyakinan orang tu pada Allah. Sebab tu dalam peperangan tersebut dia kata apa? Bila dia sampai dekat Constantinople, Turki, dia arahkan bakar semua kapal-kapal yang ada pada kita. Orang pelik, kenapa bakar pula? Kita nak balik macam mana? Lepas habis bakar, aku cakap bakar. Habis je bakar semua sekali, dia pun kata, sekarang ni kau tak boleh balik. Depan kita musuh, belakang kita laut. Aku tak nak tengok kau fikir pasal balik dan kita sama ada syahid ataupun menang. Itu panglima yang Nabi kata akan ada akhir zaman besok ni. Panglimanya lebih hebat, paling hebat, dan tenteranya paling hebat. Bukan senang nak buka Constantinople, tapi itulah satu-satunya. Muhammad Al-Fatih, tengok bapak dia, tengok mak dia. Kita kalau susuri dia punya silsilah, dia memang orang hebat, orang yang keturunan yang hebat-hebat. Sebab tu tuan-tuan rahmatullahi Allah SWT, saya tinggalkan cerita tu untuk sahabat-sahabat kenal siapa Muhammad Al-Fatih. Dia orang biasa, dia bukan wali Allah, tapi dia, jiwa dia, keimanan dia yang kita nak belajar, supaya kita jadi orang yang lebih baik daripada diri kita sekarang. Dan itulah idola kita, idola kita dalam Islam, idola kita dalam perjuangan. Yang disebutkan Sayyidina Umar juga kan, orang yang singa dalam perjuangan di waktu siang, dan juga abid di waktu malam, beribadat di waktu malam. Ini ada seorang pemuda Bani Israel menjauh daripada orang-orang dan beribadat di suatu tempat yang menyendiri. Maka didatangi oleh dua orang tua daripada kaumnya untuk mengajak dia kembali ke rumah. Kedua orang tua itu berkata kepadanya, wahai pemuda, kamu telah mengambil cara yang berat. Kau tinggalkan kampung, kau duduk dalam gua ni, tak kena ni. Ni cara yang berat. Kemungkinan kamu tidak sabar seterusnya. Kemungkinan kamu takkan sabar. Sekarang bolehlah, akan datang besok ni kamu tak sabar. Maka dijawab oleh pemuda itu, berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat itu lebih berat daripada perbuatanku ini. Lalu diingatkan oleh kedua orang tua itu, anda masih mempunyai kerabat, dan ibadat di dekat mereka lebih afdal. Kamu ni ada keluarga, kamu kena ingat, beribadat dekat dengan keluarga ni lebih baik daripada kamu menyendiri. Kamu tolong dia orang, kamu bekerja, cari nafkah dan sebagainya, bantu mak ayah, itu lebih baik daripada kamu ni duduk menyendiri dalam ni, beribadat terus. Jawab pemuda itu, Tuhanku, jika redha padaku, maka dapat merelakan semua kerabat dan juga kawanku. Kalau Allah redha, Allah akan jaga dia. Pula jawapan ni kan, Allah akan jaga orang. Maka dapat merelakan semua kaum kerabat dan juga kawanku. Berkata kedua orang tua itu, anda masih muda dan belum berpengalaman dalam hal ini, dan kami khawatir bila anda dihinggapi ujub. Jawab pemuda itu, siapa yang mengenal dirinya, nafsunya tidak dapat menghinggapi ujub.
Lalu kedua orang tua itu masing-masing melihat kawannya sambil berkata, mungkin pemuda ini telah mencium bau syurga, kerana itu tidak dapat menerima nasihat kita, maka kita kembali sajalah. Agaknya dia dah cium bau syurga agaknya. Nasihat pun tak payah, tak tengok, biarlah, baliklah kita. Ni takut-takut dia pakcik ni ingatkan kata tadi, kami khawatir bila anda buat lama nanti akan dihinggap penyakit ujub. Duduk lama kan, dia merasakan akulah paling banyak sekali ibadat dalam gua ni, dekat negara ni rasa. Sedangkan tanggungjawab kamu ni banyak, dengan keluarga, dengan adik-beradik, dengan kawan-kawan, dengan kaum kerabat. Tak apa, Allah Ta'ala jaga dia orang. Kami takut kamu ni akan ujub nanti. Dia kata tak apa, yang penting orang yang kenal diri dia, yang kenal nafsu dia je yang boleh kawal nafsu dia ni. Maka orang tu, kalau macam ni tak payahlah, dia ni dah bau syurga dah ni. Pada satu hari Nabi Daud AS keluar ke pesisiran untuk beribadat, dan ketika telah genap setahun dia berdoa, Ya Rabbi, ya Tuhanku, telah bongkok punggungku dan lemah mataku dan kering air mataku, tetapi aku belum juga mengetahui bagaimana nasib aku. Dia pun beribadat, berdoa, setahun dia buat. Kata Nabi Daud AS, Ya Allah, habis dah, air mata pun dah habis, bongkok dah badan ni, letih mata ni, tapi tak tahu lagi apa kesudahan aku ni. Bagaimana nasib aku, syurga ke neraka ke kan? Maka Allah menyuruh Katak untuk menjawab doa Nabi Daud AS. Wahai Katak, jawablah hambaku Daud AS. Ketika Daud berkata, wahai Nabi utusan Allah. Lalu Katak itu berkata, wahai Nabi utusan Allah, apakah anda menyebut, mengungkapkan atau mengingatkan kepada Allah akan ibadatmu yang setahun itu? Adakah engkau ni menyebut, adakah engkau ni mengucapkan, mengingat-ingatkan kepada Allah tentang ibadat kamu yang setahun itu? Demi Allah yang mengutuskan aku mengutuskan kamu menjadi nabi, saya di hutan ini selama 30 tahun, 30 dan 60 tahun bertasbih, atau 60 tahun bertasbih, bertahmid kepada Allah, sedang persendianku tetap gemetar kerana takut kepada Tuhanku. Maka menangis Nabi Daud AS. Ada riwayat yang mengatakan kejadian itu juga pernah berlaku terjadi kepada Nabi Musa AS sesudah terjadi pembunuhan yang tidak sengaja olehnya itu. Allah utuskan. Katak aja jawab, adakah kau ni, ya Allah, aku ni dah lama, dah setahun dah, apa dah nasib aku agaknya. Katak kata, adakah kau ni sebut-sebut, ingat-ingatkan ni dengan ibadat engkau yang setahun ni. Aku yang duduk dalam ni 30 tahun, 60 tahun pun belum tentu lagi, tak tahu dah dengan nasib ni. Tetap gementar takut kepada Allah Ta'ala, lagilah setahun. Tak ada apalah kan, buat je lah kan. Sebab tu kita ni yang risau sangat apa yang berlaku pada kita kan. Kita tahu, siapa jamin kita ni dah kan 40 tahun, 60 tahun ni, macam mana kita, pandangan Allah pada kita macam mana? Tak tahu Ustaz. Semua orang tak tahu. Jadi jangan kita ujub.
Jangan kita bangga diri, sombong dengan amalan kita yang sedikit mungkin depan orang pula tu, hingga menyebabkan satu, sombong dah satu hal, kemudian yang kedua menyebabkan Allah padam amalan kita sebab kita sombong. Allah kan rugi tu kan? Tak kan? Abu Lais berkata, siapa yang ingin mematahkan rasa ujub, sombong dan berbangga diri dengan amal, maka hendaklah melakukan 4 perkara. Azan tu, insyaAllah. Siapa yang rasa nak matahkan ujub, hendaklah melakukan 4 perkara. Nanti sambung. Abu Lais berkata, siapa yang ingin mematahkan rasa sombong dan bangga dengan amal, maka hendaklah melakukan 4 perkara. Yang pertama, mengingati bahawa taufik hidayah untuk dapat beramal itu langsung daripada Allah. Maka dengan perasaan itu akan sibuk bersyukur kepada Allah dan tidak membanggakan amal dirinya. Kalau tak nak sombong, kena ingat yang bagi kita buat ni, yang dapat hidayah kita supaya kita buat ni, Allah. Yang tolong kita dapat semayang ni, yang tolong kita dapat sampai dapat sedekah ni, Allah.
Yang dapat kita ni hafal Quran ni Allah. Yang dapat kita ni pergi haji ni Allah. Maka kita kena berterima kasih kepada Allah hinggakan menghilangkan rasa sombong pada diri. Yang kedua, mengingat bahawa semua nikmat yang dia terima daripada Allah, supaya dia sibuk mensyukuri nikmat itu dan tidak ujub bangga dengan amal. Tapi tadi yang pertama, taufik hidayah daripada Allah. Allah berikan petunjuk pada kita, maka kita dapat ibadat. Yang kedua, nikmat yang dia terima daripada Allah. Semua nikmat ni, boleh semayang, boleh sihat lagi, boleh zikir, boleh bangun tidur, boleh bangun malam, boleh puasa. Ni nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terima kasih ya Allah, bagi lagi aku puasa, boleh puasa. Orang ni gastrik tak boleh puasa. Orang ramai orang yang tak boleh puasa, aku dapat puasa. Orang lain tak boleh bangun malam, engkau bangunkan malam. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Orang lain tak boleh hafal Quran, aku dapat hafal Quran. Terima kasih ya Allah. Orang lain tak boleh sedekah, orang lain macam-macam pergi buat. Tak boleh pergi umrah, aku dapat pergi umrah. Mengingatkan semua nikmat yang ia terima daripada Allah, supaya dia sibuk mensyukuri nikmat itu dan tidak ujub bangga dengan nikmat dia. Yang ketiga, takut. Kena ada perasaan takut tidak diterima amal. Sebab bila dia khawatir amalnya tidak diterima, maka dia tidak akan membanggakan amal dia. Kena perasaan takut, Allah terima tak amalan aku ni? Semayang tadi Allah terima tak? Mudah-mudahan Allah terima lah kan. Macam-macam lagi kan. Mudah-mudahan Allah terima amalan aku. Dan yang keempat, mengingati selalu akan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Ingat kita ni kan, jangan sombong. Kadang-kadang mungkin dosa kita lebih banyak daripada pahala yang baru kita buat ni. Pahala yang baru kita buat ni belum tentu lagi boleh menanam ataupun mengkambus ataupun menutup dosa-dosa kita yang lalu, yang muda-muda dulu. Sebab tu kita disebutkan mengingati selalu akan dosa-dosa yang pernah dilakukan dahulu, hingga khawatir kalau dosa-dosa itu lebih banyak daripada hasanat, kebaikan-kebaikannya. Maka bila dia memikirkan demikian, tidak dapat ujub atau membanggakan diri. Bagaimana seorang akan membanggakan suatu amal yang dia belum mengetahui bagaimana hasilnya kelak di hari kiamat? Macam mana kita boleh tahu bangga dengan amalan kita, sedangkan kita tak tahu Allah terima ke tak terima? Macam kita kan tengok pokok kan, wish, ini kalau berbuah ni banyak ni. Tengok bunga je, belum tentu bunga yang banyak buah dia banyak. Tengah-tengah musim panas, habis seluruh bunga, satu pun tak jadi. Itu juga kita belum tentu lagi kita ni kan. Waktu kena rasa takut, Allah terima tak terima, kita buat je doa kita ni supaya Allah terima. Dan kita jangan sibukkan diri kita dengan ujub, dengan sombong. Itu yang dimaksudkan tadi kan? Jangan ujub, jangan sombong. Macam tadi kan, kita baru nak buat ni, baru buat amal dah sombong. Baru kita nampak buah tadi kan, atau putih ataupun bunga tadi kan,
dah nak pajak dah. Waktu dalam Islam tak boleh pajak. Ketika baru nampak buah aja tak boleh pajak, belum boleh pajak. Dah nampak hasil baru boleh, baru kita nak pajak. Ini keadaan. Tapi kalau kita memang nak pajak 15 tahun dan sebagainya, tu masalah lain, pokok lain. Waktu tuan-tuan rahmatullah Allah SWT, sayang sangat kalau kita ni calakan amalan kita dengan ujub. Ujub ni bukan masalah orang tau, bukan dengan orang, dengan kita. Kita rasa dalam banyak-banyak aku seorang lah yang baik rasa. Dalam banyak-banyak ni aku seorang lah yang sembahyang malam. Dia bukan masalah, dia masalah hati, masalah kita. Itu pun, dalam tu pun, bila kita wujud macam tu, sombong diri macam tu, Allah tak terima dah. Lebih-lebih lagi kalau kita riak, sebut pula dengan orang, tu lagi teruk. Ni penyakit hati. Riak apa lagi? Contoh ni, kalau tak ada duit aku ni tak bangun tau masjid ni, contoh. Keadaannya tu kan. Waktu alhamdulillah, keikhlasan itu mencerminkan hasil buah besok ni yang kita akan tuai pada hari kiamat. Waktu tuan-tuan rahmatullah Allah, perhatikan betul-betul. Kita dah baca hadis ni, mudah-mudahan apa yang kita ajar ataupun belajar dapat kita amalkan pada diri kita. Sayang kalau diri kita juga pada zahir kita nampak buat baik, tapi dalaman kita rupanya kita ujub. Tak nak macam tu. Biar kita selari dengan zahir dan juga batin. Sebab tu kita ni kena ada niat. Waktu mazhab Syafi'i memang sunatkan kita lafazkan niat. Dalam hati ni ada niat wajib. Ni lafaz niat je sunat, supaya kita tahu, kita ingat bahawa kita buat ni kerana Allah. Ni keadaan. Jangan sampai kita terpesong ataupun kita lari daripada niat kita. InsyaAllah, marilah kita sama-sama beristighfar. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kita. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilayh. إلى استني الفردوس أعلى ولا أقوى على النار الجحيم. الله فابني توبة وفي ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. Tuhanku, aku tidak layak masuk syurgamu, namun tak upaya menghadapi api neraka. Terima taubatku dan ampunkan dosa-dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imanan wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu
وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Yang baik itu kepada Allah, yang kurang kelemahan saya sendiri, ampun dan maaf kalau salah dan silap. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah SWT. Marilah kita sama-sama tutup dengan tasbih kepada Rasul As. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.